Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk kita berada pada yang disebut dengan pada 21 Ramadan. Pada hari ini macam semalam malam Lailatul Qadar je gayanya. Kena hujan lebat pula pagi tadi. Kemudian dengan tak tahulah, tapi janganlah pula lepas pada ni tak buat dah, tak cari dah pada kitanya. Tapi boleh jadi juga malam besok dan malam seterusnya, malam-malam yang Allah suruh kita dapatkan malam Lailatul Qadar ini. Dan kita mula pada kita ni, start daripada semalam itu, jangan kita banyak tidur macam biasa, jangan. Tetapi bahkan kita diajar supaya pada diri kita ni, kitanya banyakkan pada kita baca Al-Quran, buat amal ibadah. Kalau boleh kita tertidur dalam amal ibadah, itu lebih baik. Tidur dalam kain semayang lah, senang ceritanya, dalam keadaan kitanya beribadah dan beribadah pada Allah, dibandingkan dengan kita tidur macam biasa ni. Jadi di saat mana kita pada 10 akhir Ramadan ini, bimbang-bimbang kita takut inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Kita tak boleh jangka pun pemain bola yang main bola tu kan meninggal dunia tu, yang kemenangan jalan raya, pemain bola Malaysia kita ni yang kemenangan jalan raya kemarin dulu rasanya meninggal dunia tu pun dia tak jangka yang dia akan menghadap demikian, kerana badan dia jauh lebih stamina dia jauh lebih kuat daripada kita. Tetapi Allah jadikan pertemuan dan ajal ini, hidup dan mati itu di tangan Allah. Oleh yang demikian yang menyebabkan meninggal dunia orang-orang yang sedemikian rupa. Ini sama juga dengan kita ni, Allah rahmati lagi dalam hidup kita dan Allah panjangkan lagi usia kita, sehingga kan kita sempat untuk membaiki diri kita dan kita masih lagi mencuba untuk membetulkan perjalanan hidup kita. Para hadirin sekalian, hari ini kita sambung lagi pengajian kita dalam membicarakan tentang mengenai faktor-faktor yang boleh meraih pada kita rasa cinta Allah kepada diri kita, ataupun rasa cinta kita kepada Allah. Kerana dalam hidup kita ni, cinta itu mesti dah diletakkan hanyalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Manusia ni, Islam ajar supaya kita jangan letak rasa cinta kepada sesama makhluk, jangan. Tetapi cinta ni letak pada Khalik. Khalik maksudnya pencipta kita. Manakala manusia ni, kita menumpang rasa kasih dan sayang. Kita bukannya meletakkan dia peringkat kemuncak dalam hidup kita, tidak. Para hadirin sekalian, dalam faktor yang pertamanya, kita masih lagi cerita benda yang apa yang boleh menyebabkan rasa cinta pada Allah pada diri kita ni, ialah kitanya membaca Al-Quran Karim. Baca Al-Quran Karim ataupun dengan Al-Quran menyebabkan cinta kita ini semakin membesar dan semakin membesar kepada Allah. Demikian juga Allah dengan kita, kerana Al-Quran itu dipanggil ayat-ayat cinta, ayat-ayat daripada kekasih kepada kekasih. Kalau kita anggap diri kita ni kekasih Allah dan Allah itu kekasih kita, maka kita kena letakkan Al-Quran ni sebagai satu ayat-ayat yang kita sentiasa suka untuk membacanya, satu ayat yang sentiasa kita nak baca dan nak baca. Kita boleh bayang Imam Syafi'i rahimahullah dalam bulan Ramadan begini, dia setiap hari dia khatam 2 kali sehari Al-Quran Karim. Imam Syafi'i rahimahullah, siang hari sekali, kemudian malam hari sekali, kerana rasa cinta dia terlalu tebal dia pada Allah. Kita ni tak tahu bila nak khatam, bila nak khatam pun tak tahu lagi. Kerana apa dia? Kerana kitanya, hidup kita sibuk dengan benda yang lain. Al-Quran pun kita tak sempat dalam hidup kita, kecuali kita ni hidup dalam keadaan yang sentiasa terjaga. Dan ana jangka kalau kita jaga betul-betul, 10 akhir Ramadan ni sempat lagi kita khatamkan sekali lagi 10 hari ni.
Katakanlah setiap hari kita khatam, kita boleh habiskan 3 juzuk sehari. 3 juzuk sehari maknanya sampai pada 10 hari maknanya 30 juzuk. Boleh juga kalau kita nak buat. Tapi soal nak buat ke tak buat, tu je. Nak buat ke ada setengah orang kata tak boleh ustaz, 3 juzuk ni bukannya senang nak habiskan. Kita baca juga. Bacalah 1 juzuk pun tak apa. Kita boleh habiskan 30, kita boleh habiskan 10 juzuk dalam 10 terakhir ini. Manalah tahu malam-malam yang kita baca itu malam yang disebut dengan malam Al-Qadr, kelebihan yang Allah jadikan pada kita. Hari ini kita sambung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada baginda sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sesungguhnya telah datang pada kamu seorang rasul. Yang rasul ni min anfusikum, daripada kalangan puak-puak kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang ditanggung olehnya. Kemudian harisun 'alaikum, sangat-sangat mengambil berat terhadap kamu. Kemudian alaikum bil mu'minina raufur rahim, ke atas diri kamu pada orang mukmin ni dia bersifat raufur rahim, maha belah kasihan dan juga maha belah rasa rauf, rasa kesian belas kepada hamba-hambanya. Ini sifat yang Allah jadikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in radhiyallahu anhum tentang tata cara dan etika. Tata cara dan etika mereka berinteraksi dengan Al-Quran melalui hadis-hadis yang kalau dibaca oleh setiap muslim, hatinya akan luluh dengan serta-merta dia akan merujuk kepada Al-Quran Karim. Dalam kitab Sahih Muslim daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Rasulullah sebut, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada siapa yang menjadikan diri dia member terhadap Al-Quran. Maknanya di ashabi, Quran ni akan bagi syafaat pada kamu. Kalau kamu hidup dengan Quran, kamu jangan pelik dah. Di akhirat nanti Quran tu yang menjadi syafaat pada diri kamu waktu mana kamu menghadap di hadapan Allah. Quran ni akan sebut pada Allah, ya Allah, dia ni di kalangan orang yang hidup dengan aku, ya Allah. Maknanya kamu sentiasa bacalah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran dalam kehidupan kita ni. Jangan tertinggal daripada baca Al-Quran. Quran ni dia bertembung dengan lagu-lagu para hadirin sekalian. Bertembung dengan lagu-lagu nyanyian. Kita ni hujung-hujung Ramadan ni biasanya kita sibuk dengan lagu raya. Tu. Orang Melayu kita ni dekat dengan raya ni, lagu raya nak dengar. Dia Quran tak nak dengar dah. Padahal Quran tu kena dengar. Lagu raya ni orang Melayu kita je pandai-pandai. Orang India sendiri pun tak ada lagu raya. Orang India tu romantik dah, tak ada lagu raya India, tak ada. Tapi nak sebutnya orang Melayu kita ni jauh lebih romantik daripada India, senang kata. Nak sebutnya ada lagu raya. Orang Arab pun tak ada lagu raya. Tak ada lagu raya orang Arab. Tapi orang Melayu kita ni dia panggil tangkap leleh, dia panggil. Yang menyebabkan kita dengan lagu raya je tambah lagu balik kampung tu kan. Lagu balik kampung tu dia dia seorang-seorang. Yang nak sebutnya yang menyebabkan dia ni jadi dalam hidup dia ni sibuk dengan yang demikian, dengan lagu balik kampung dan sebagainya. Tak tahannya 7 lagu tu, tak tahannya. Saya tujukan lagu ini pada nenek kesayangan saya yang berada di kampung, yang sedang gentil kuih dengan ucapan gentilah kuih elok-eloknya. Buat kuih siput tu kan, buat kuih siput. Ni benda-benda demikian yang menyebabkan kitanya habis masa kita demikian. Cuba telefon jurih hebah tu, saya tujukan surah Al-Baqarah pada nenek saya. Saya tujukan surah Al-Munafiqun pada ayah saya. Biar terkencing jurih hebah mendengarnya. Ni benda-benda demikian kita kena ada di kalangan kita. Dan kalau Al-Quran sudah memberi syafaat pada kamu, maka keuntungan dan keseronokan yang tiada tara pun akan meliputi hati kamu. Kalau dah Al-Quran bagi syafaat, habis lah. Maknanya amalan-amalan tu Allah tak ambil kira dah. Yang amalan kamu macam mana ni, sampai di akhirat Quran bagi syafaat. Allahu Akbar. Kita ni kemuncak dia panggil.
Macam kita kan, kalau kita pergi sesampai saja kita di tempat-tempat orang ramai je. Orang ramai, kita kena beratur panjang je. Tiba-tiba ada pengawal yang dalam tersebut, dia kenal kita. Nampak dia tolong kita. Allah, kita ni yang terbeban banyak-banyak tu, kita nampak ramai orang tadi, kita rasa ringan je pada kita. Senang je pada kita untuk kita. Kerana apa dia? Kan tak ada dah kesusahan pada diri kita ini. Ini kelebihan dalam hidup kita. Macam mana kita nak suruh begitu juga di padang mahsyar nanti? Di padang mahsyar nanti, baca Quran. Kalau kamu nak suruh kamu ni dapat senang laju je sampai di padang mahsyar, cepat je kamu dapat syafaat, nak suruh dapat untuk diadili di padang mahsyar, baca Quran. Baca Quran di dunia. Apabila kamu baca Quran di dunia, kamu hidup dengan Quran di dunia ini, maka di waktu di padang mahsyar nanti, kamu akan sampai peringkat dalam keadaan cepat waktu mana menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ana pergi ke immigration kan, nak buat urusan orang gaji ni. Tengok ramai orang dalam kawasan immigration tu. Allah, kita terfikir, kita panjang tengkuk, tengok pengawal tu panggil, Ustaz. Kita lega terus rasa. Saya kita. Ustaz datang. Dia suruh datang tu, kita daripada belakang tu pergi straight depan. Dia tanya, Ustaz ada apa datang ke sini? Dia tanya, kita berkata ni nak buat urusan mate ni begini sekian. Oh, Ustaz bagi kat mereka tu, biar kami uruskan. Maknanya cepat, kita pun lega terus menunggu. Relax je kita. Yang orang tu menunggu lama je. Ni dipanggil syafaat. Syafaat yang kita nak. Syafaat daripada mana? Syafaat daripada orang kenal kita. Alhamdulillah, orang kenal juga. Kalau orang tak kenal, rasanya kita ni rasa tentulah kita lama, letih dan menyeksakan. Tambah dengan suasana orang daripada berbagai-bagai negara yang tumpuk di kawasan itu, yang menyebabkan kita ni rasa tertekan. Ni gambaran kemudahan dalam diri kita. Allah naik kapal terbang, mas Bobo ni nak pergi ceramah kat mana dah. Siap je, duduk je. Nak pergi ke Langkawi, duduk je. Pramugari tu datang, minta maaf ya Encik Ustaz Ahmad Dasuki ke? Dia tanya. Kita pun ya terus kitanya. Oh Ustaz, saya gembira lah jumpa dengan Ustaz. Sukanya saya sebutnya suka sangat dia. Kita pun relax. Yalah, terima kasih lah gitu. Nak sebutnya dia, saya follower Ustaz, saya ikut, saya dengar. Banyaklah dia sebutnya. Kita pun dengar, ya terima kasih lah, kita sebut demikian. Lepas tu waktu mana hidang makanan siang hari, macam mana kita nak makan? Dihidang, Ustaz puasa kan? Dia tanya. Puasa tu sebut. Lepas pada tu, dalam keadaan lepas pada tu, duduk tak lama, dia pun datang bawa makanan, letak dalam beg besar je, kacang semua. Kacang semua. Ustaz ni untuk berbuka puasa ya, dia sebut. Kacang banyak, batuk kita makan kacang. Nak sebutnya gambaran bagaimana syafaat dipanggil. Kita ni akan rasa tenang je, sonok je. Kenapa? Adanya syafaat. Syafaat ni membantu kita. Kalau di akhirat nanti, nak suruh siapa bantu kita? Semua sebab masing-masing nafsi. Alah, isteri pun tak nak tolong suami. Suami pun tak nak tolong isteri. Masing-masing nak berkelahi je. Mana ada ruang aku dapat pahala daripada orang-orang ni? Bila kita hanya sentiasa cari ruang, isteri cari ruang untuk dapat pahala daripada suami cari ruang untuk dapat pahala daripada isteri. Kan baca dalam ayat Quran cerita, anak-anak pun tak peduli pada kita, tak ada dah nak peduli pada kita di pada mahsyar. Siapa yang nak tolong pada kita di waktu ni? Quran. Sebab tu kalau kita tak baca Quran di dunia ini, macam mana kita nak dapat pertolongan di padang mahsyar Allah, syafaat di padang mahsyar Allah? Jadi kita bacalah. Satu ana ulang banyak kali. Diri ana pun ana ulang. Para hadirin sekalian pun ana ulang. Nak suruh apa dia? Hidup kita ni biar jadi ahlul Quran. Sampai peringkat kita ni hidup rasa rindu terhadap Al-Quran, rasa keseronokan dengan Al-Quran. Punca apa dia? Punca kita ni sentiasa jaga Al-Quran, berjalan dengan Quran, tidur bangun dengan Al-Quran. Kita buat apa saja dengan Al-Quran, kerana bukan untuk kita di sini, tetapi untuk kita di sana. Kalau untuk kita di sini, kita tak ada masalah.
kerana kita boleh minta bantuan manusia. Tapi di akhirat nanti kita tak ada bantuan yang lain kecuali Al-Quran je yang boleh memberi syafaat pada kita. Jadi kalau kita tak ambil peluang untuk kita baca dan baca, bagaimana Al-Quran tu nak tolong dan nak bagi syafaat untuk kita waktu mana kita berhadapan di hadapan Rabbul Jalil di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kena rajin. Jangan kitanya khatam Quran waktu kahwin dahulu, tak khatam-khatam dah kita. Lepas itu tak khatam-khatam dah. Bahkan kita diajar supaya hidup dengan suasana Al-Quran Karim. Dan kalau Al-Quran itu telah memberi syafaat pada kamu, maka keuntungan dan keseronokan yang tiada tara akan meliputi hati kamu. Di kala itu alangkah bahagianya hati kamu. Dalam kitab Sahih Bukhari daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang bagaimana? Yang hidup dia dalam keadaan ta'allama al-Quran, dia sibuk mempelajari Al-Quran, wa 'allamah, dan dia sibuk mengajar orang lain pula. Ini orang yang terbaik di kalangan kamu, yang dia cuba belajar. Macam mana nak baca macam ni? Macam mana nak baca yang ni? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ayat tersebut sampai ayat, kalau orang tak biasa baca, dia baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, padahal dia ada leweh dia ada cara Bismillahirrahmanirrahim. Majreha tu baca nak baris dia macam mana? Kecuali kita kena duduk dengan orang-orang yang orang-orang yang dia dah hidup dengan keadaan Al-Quran. Kalau kita tak pernah baca Al-Quran, kita tak belajar Al-Quran, kita tak payah kita nak baca. Berjumpa dengan kaf, ha, ya, ain, sad, nak baca macam mana? Yang tu pun kita tak boleh baca. Nun tu senang je, yang nun. Tapi sampai ayat dengan alif lam mim ra, kitabun anzalna, nak baca ayat-ayat demikian tu, orang yang tak biasa macam mana. Kemudian sebab tu terbaik di kalangan kamu orang yang membaca dan belajar Al-Quran. Kemudian wa 'allamah, dan dia sibuk mengajar pada orang lain pula. Maksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah, demi Allah, sebaik-baik orang yang paling mulia dan orang yang paling agung di antara kita adalah orang yang sentiasa berhubung terus dengan Al-Quran. Segala hidup dia dengan Al-Quran. Maknanya orang yang paling terbaik di kalangan kita. Ini adalah ciri ataupun karakter yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di permukaan bumi ini. Jadi bukan karakteristik ataupun ciri yang diusung oleh para pemikir di permukaan bumi ini, dan bukan juga yang digembar-gemburkan oleh para penganut fahaman materialistik yang memuliakan dan menghargai manusia sesuai dengan pangkat, jawatan ataupun keturunannya. Ni kita kan sering kali kita ni memuliakan orang kerana apa dia? Jawatan orang. Memuliakan orang kerana apa dia? Keturunan dia. Memuliakan orang kerana pangkat dia. Tetapi Islam tak. Islam memuliakan orang tu bila kamu dengan Al-Quran Karim. Kamu hidup dengan Al-Quran, kamu jadi mulia terus dalam hidup kamu. Semalam mana dengan apa dia, ada program dekat Pandan bersama dengan orang India. Orang bukan Islam dan orang Islam lah. Ceramah tu buat ceramah santai di kawasan flat. Dia buat moreh dan juga dan bicara santai lah dengan anaknya. Yang datang tu orang India. Orang India penduduk flat kawasan tersebut. Orang India datang. Boleh jadi kerana datang tu ada moreh kot. Moreh tu yang dia buat, tapi bukan buat di masjid seorang pun. Dia buat di tempat parking begitu je. Buat jamuan makan. Kemudian nak suruh anda berucap. Anda datang tengok orang India ramai. Aku nak ceramah apa yang kita sebut? Nak ceramah pada orang India macam mana nak ceramah? Nak ceramah pada orang bukan Islam. Ceramah pula tentang tajuk Badal Kubra. Badar, tentang perang Badar. Tapi apabila minta ceramah tu, kita pun ceramahlah, sebut. Dan anda pun sebutlah di antara benda keindahan Islam ini. Orang India tu, kita mula ceramah pukul 11 malam. Dia boleh dengar tu kuliah sampai pukul 12 malam. Maknanya dengar orang India tu datang, bukannya seorang dua, ramai.
Anda rasa lebih pada 10 orang ke 20 orang India ni yang datang dengan ceramah badak sama cerak. Anda pun ceramah lah. Anda sebut, tuan-tuan, kita ni kemuliaan dalam hidup ini bukan kerana harta benda. Allah tak jadikan mulia kita ni kerana mulia kita ni duit yang banyak, jawatan kita besar, dan kedudukan kita hebat. Kita ni datang daripada Tuhan yang satu. Dan anda sebut Tuhan yang satu je asal yang menciptakan kita. Itu Allah. Allah yang menjadikan kita. Dan kita daripada keturunan yang satu, daripada Nabi Adam AS. Nabi Adam yang menjadikan kita. Anda pun sebut pada dia, Sandra, dia ada ketua dia, nama dia Sandra. Lelaki bukan perempuan. Sandra, kamu sendiri ni, kamu boleh sebut daripada mana asalnya kamu, keturunan kamu, atas, bapa kamu, bapa asal kamu siapa? Satu je, Nabi Adam AS. Orang Cina daripada Nabi Adam, orang Melayu daripada Nabi Adam. Allah muliakan orang Melayu? Tak, Allah tak muliakan Melayu. Allah muliakan orang ni bukan dengan Melayu, tetapi Allah muliakan orang ni kerana agama yang ada padanya, ketakwaan yang ada pada diri dia. Takwa ni kita huraikan panjang cerita. Ni kelebihan yang sebut. Kalau kamu boleh buktikan kamu ada, kamu daripada keturunan mana, kamu tolong sebut asal bapa kamu siapa. Kamu tolong sebut pada kami, daripada mana keturunan ini kita sebut. Nak sebut semua daripada Nabi Adam. Tak ada orang mengaku dia keluar daripada buluh betung, tak ada. Tak ada orang yang mengaku memang cerita dongeng saja, dia keluar daripada buah labu. Tetapi manusia ni semua datang daripada Nabi Adam AS. Jadi Allah tak muliakan kita kerana bangsa kita, kerana keturunan kita, tapi Allah muliakan kita bila kita sudah menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Hurai panjang lah kita cerita. Lepas pada program tersebut, datang orang India ni duduk makan sama. Ustaz, dia kata, betul lah Ustaz cakap. Betul lah Ustaz cakap, sebenarnya Tuhan kita ni satu sajalah. Satu saja, bukan banyak Tuhan. Dia sebut, maknanya dia boleh faham tu, tapi bila kita nak jelaskan benda-benda demikian. Ini gambaran. Lepas tu dalam waktu mana Ana buat lawak, Ana kata malam ni malam 21 Ramadan. Malam 21 Ramadan dalam ceramah ni, doa lah pada Allah. Termasuk orang India boleh berdoa pada Allah. Doa pada Allah. Allah itu milik kamu juga, dan kamulah, Allah lah yang menjadikan kamu. Kamu berdoa pada Allah, minta diberi hidayah. Minta diberi hidayah, Ana sebut demikian. Dia pun dengar minta diberi hidayah, dia pun sebut takbir, dia sebut demikian. Takbir dia. Mereka nya pula takbir. Lepas tu kawan-kawan dia pula sebut Allahu Akbar ramai-ramai. Nak sebutnya gambaran orang India yang faham. Dah ada orang Melayu kita pun ramai yang datang. Tapi anda ceramah tentang mengenai Ramadan, kemudian perang Badar, mengenai bagaimana kemuliaan hidup. Yang kita ni bukan sekadar hidup di dunia, tetapi kita kena faham kita ni kena mati. Bukti mati kita boleh tengok ramai dah yang mati. Ramai dah yang mati. Kemudian dah mati itu mereka hidup balik ke? Mereka hidup di alam mereka. Macam mana mereka hidup di alam mereka? Allah jadikan sebagaimana kita hidup di alam kandungan ibu. Ibu dalam kandungan ibu dahulu hidup. Tetapi kita ingat? Tak ingat. Tetapi alam dunia ni kita hidup sama dengan alam ibu? Tak. Dalam kandungan ibu kita hidup dalam air. Kita hidup dalam air. Kalau pecah air tu, air ketuban tu keluar, maka lemaslah kita, matilah kita. Kalau kita tak keluar. Itu cara demikian. Tapi hidup atas dunia tidak ada air, guna oksigen. Bila kita mati, kita tak guna oksigen, tetapi kita guna amalan untuk kita nak hidup. Ini menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Allah dijadikan nak suruh kamu hidup ni hebat. Kamu nak suruh kamu jadi dalam hidup kamu, jangan kamu nampak harta memuliakan kamu. Allah turunkan pada kita Al-Quran. Dan Al-Quran ni hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia. Itu cara Al-Quran. Tujuan apa Allah jadikan Quran? Wa bayyinatin minal huda, untuk menerangkan segala petunjuk Allah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran. Tujuan apa turun Quran ni? Hudan linnas, nak jadi petunjuk. Kamu nak suruh jalan hidup kamu betul melalui Al-Quran. Kita sebut Al-Quran ni membimbing hidup manusia. Kerana kalau ikut akal manusia, sampai bila-bila tak sempurna. Kita kan kebingungan kan,
hidup kita ni dalam keadaan yang tidak ada Al-Quran, kita ikut dengan pandangan barat, yang menyebabkan susah kita. Susah hidup kita. Kita tak tahu orang ni betul ke salah, orang ni benar ke salah. Kenapa? Kerana kita ikut pandangan barat dalam isu tuduhan liwat, misal contoh. Nak sebutnya gambaran, kita tak tahu betul ke salah. Kerana apa dia? Kerana ni contoh dalam keadaan yang manusia tidak ikut peraturan Allah. Padahal dalam agama dia ada peraturan dia. Dalam kita menuduh seseorang, kita tuduh orang ni masuk duit dalam akaun bank dia, misal contoh. Ada kaedah dalam agama. Ni Allah suruh susun balik. Tapi kita kebingungan. Punca bingung kita ni apa dia? Kerana kita ni di dalam keadaan kita tak ikut Al-Quran, tetapi kita ikut pandangan manusia saja, yang menyebabkan berlaku tuduh menuduh, kemudian berlaku yang disebut dengan gambaran keadaan yang saling fitnah memfitnah. Punca apa dia? Punca kita tidak hidup dengan Al-Quran. Ini contohlah perjalanan kita, dia panggil fauda, kucak-kacir dalam hidup. Punca apa dia kucak-kacir? Kerana kita tak ikut Al-Quran. Tak ada penyelesaian. Payah kita nak dapat penyelesaian. Zina lagi banyak, anak zina lagi ramai. Kemudian apa dia yang dinamakan dengan ni kes rogol, kemudian bunuh, kes-kes yang menakutkan. Punca apa jadi demikian? Punca kerana kita tak ikut dengan peraturan yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rogol tu kan, tengok kita baca surat khabar tu, cucu di merogol nenek, cucu rogol nenek, maknanya nenek-nenek pun tak selamat zaman kita ni. Jangan tidur sembarangan. Nak sebutnya gambaran bagaimana hilangnya pertimbangan akal manusia. Kita ni sampai demikian. Tu pemuda yang kena tangkap rogol lembu tu, rogol lembu pun tak selamat. Zaman kita ni kena pesan pada lembu-lembu pakai seluar dalam semua. Nak gambarkan tentang apa dia? Tentang bagaimana manusia ni hilang pertimbangan. Ada manusia demikian. Punca apa dia? Punca kita tak ikut Al-Quran. Kalau kita ikut Al-Quran, Allah susun dah nakalam minallah, cegahan itu datang daripada Allah. Ramadan gini kan, ramai mana yang tak puasa. Kalau ikut Al-Quran, memang kenalah orang yang tak puasa. Yang tak puasa, dia kata, alah puasa pun nak penting ke? Dia kata, aku solat pun tidak disebut. Solat pun tidak. Jadi benda apa dengan puasa? Benda apa sangat puasa? Isap rokok ni, selamba je isap rokok. Orang lelaki sebut, tak malu-malu lagi lah. Ni tunjuk ni yang dia isap rokok. Ada orang nak tahan dia, ada orang nak tangkap dia. Tak ada. Punca apa dia? Tidak ada Al-Quran. Cuba ikut Al-Quran, nak tengok, buat, nak tengok macam mana kamu sudahnya kamu apabila kamu lakukan benda-benda demikian. Zina, pelacuran, dalam keadaan yang memang judi, tak terkawal kita. Kongsi gelap yang ada di kalangan kita, rumah dipecahkan, hidup dalam keadaan tak tenang. Punca apa dia? Hilangnya Al-Quran dalam kehidupan seorang. Sama sekali tidak. Akan tetapi sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maknanya mulia ni bukan pangkat, jawatan, keturunan, semua tu tidak. Tapi sebaik-baik kita ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memposisikan darjat manusia sesuai dengan kadar kedekatan dan interaksi mereka dengan Al-Quran. Rasulullah sering kali dia susun masyarakat ni berdasar pada apa dia? Sakat mana kamu dekatnya terhadap Al-Quran dalam hidup kamu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga memuliakan dan menghargai mereka sesuai dengan kadar hafazan mereka terhadap Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita nak muliakan orang ni kadar mana dia? Kadar dia hafalan dia banyak mana. Kalau hafalan dia banyak, maka dia selayaknya jadi imam, dia selayaknya untuk memimpin. Dan kalau meninggal dunia, orang yang mati syahid, siapa dulu yang kena kebumikan mayat? Orang yang menghafal Quran yang paling banyak. Orang tu dulu kena kebumikan dia. Jangan kamu kebumikan orang yang kamu buat sama rata je, tak. Tetapi apabila meninggal dunia syahid ni dalam perang dan sebagainya, kalau meninggal dunia banyak-banyak, ramai-ramai orang, siapa yang kena dahului? Orang yang menghafal Quran. Itu cara yang berlaku macam tsunami misal contohnya. Tsunami tu mati ramai kan orang kan. Apabila mati ramai tersebut, maka mayat-mayat ni siapa dahulu yang mesti dikebumikan? Orang menghafal Quran dahulu. Berdasar pada yang demikian. Siapa yang paling banyak dan kadar bacaan dan telahan mereka terhadap isi kandungan Al-Quran yang mulia itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan tentera untuk perang di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada mereka, siapa di antara kalian yang menghafal Al-Quran keseluruhan? Siapa di kalangan kalian yang menghafal Quran? Rasulullah tanya. Di kalangan tentera itu, mereka semua diam. Beliau tanya lagi, adakah di antara kalian yang menghafal beberapa surah daripada Al-Quran? Rasulullah tanya. Yang menghafal, ialah tak ada, katakanlah tak ada di kalangan kamu 30 juzuk. Siapa yang menghafal surah-surah dalam Al-Quran? Kemudian salah seorang di antara mereka menjawab, saya ya Rasulullah. Beliau tanya, apa yang sudah kamu hafaz? Dia menjawab, saya sudah menghafaz surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ini kena surah Al-Baqarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, kalau begitu berangkatlah dan kamulah pemimpin mereka, kata Rasul. Dia kata, kalau begitu mula bergeraklah, tapi kamu jadi ketua ya, sebab kamu dah menghafal surah Al-Baqarah. Itu cara demikian. Kita ni ada surah apa dia? Inna a'tayna ya Rasul. Inna a'tayna inna anzalna. Lepas tu qul huwallahu ahad, qul a'udzu bim falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cukuplah. Yang tu di antara surah-surah pilihan dia panggil. Tambah orang kita ni pula, dia menghafal apa surah apa dia? Yang tinggi sikit Yasin. Yasin hafal tinggi sikit pada dia. Beginilah kriteria kelayakan yang diajar oleh Islam. Yang paling mulia dan yang paling utama adalah komitmen dengan prinsip la ilaha illallah dan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah menghafal surah Al-Baqarah dan surah tersebut sudah sebati di dalam diri kamu, sehingga kamu sentiasa berinteraksi dan berhubung dengan kehidupan kamu sesuai dengan tuntutan dan perintahnya, maka kamulah yang menjadi pemimpin pasukan itu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tak kala mana perang Uhud terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya tentang para syuhada yang mendapat kesyahidan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang yang paling banyak menghafal Quran untuk menuju ke liang lahat. Itu kelebihan tu. Siapa yang menghafal Quran paling banyak, dia paling cepat dikebumikan jenazah dia. Cara demikian. Sesungguhnya Al-Quran sudah menjadi teman sejati bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Sekiranya jika kamu masuk ke dalam rumah salah seorang sahabat daripada kaum Muhajirin ataupun kaum Ansar, kamu akan mendapati Al-Quran tergantung di dalam rumah mereka, dan di sebelah kamu mendapati pedang yang tergantung. Pedang berfungsi untuk membuka negeri, dan Al-Quran berfungsi untuk membuka hati. Itu cara demikian. Dalam rumah tu ada dua. Ada dua. Yang digantung dekat dinding tu, apa dia? Yang disebut dengan Al-Quran dan juga pedang. Di rumah sahabat-sahabat demikian. Rumah kita tergantung apa dia? Rumah kita. Yang rumah kita pemandangan menghijau je. Ataupun dalam rumah kita gambar-gambar muka kita muda-muda dahulu. Nak suruh kita rasa sentiasa muda lah. Kemudian dalam rumah kita tergantung dekat dinding-dinding rumah, apa dia? Yang tu yang kita gambaran kehidupan. Sahabat dia gantungkan apa dia? Yang disebut yang pertama pedang, yang pertama Al-Quran, yang kedua pedang. Pedang untuk tujuan membuka negeri, kemudian Al-Quran tujuan membuka hati. Oleh kerana itu adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar bacaan Al-Quran daripada Abu Musa Asy'ari di malam hari. Rasulullah pernah pergi jumpa dengan Abu Musa Asy'ari, baca Al-Quran, saya nak dengar kamu baca Al-Quran. Suara dia merdu sungguh suara dia. Ini Allah jadikan kelebihan pada Abu Musa Asy'ari. Ana semayang, ana pernah cerita bulan Ramadan ni, saat yang ana solat tarawih yang paling merdu sungguh bacaan di Cenderawasih Kuantan. Semayang di masjid tu, imam dia daripada Syria. Bacaan ya Allah lembutnya dia baca, nikmatnya kita dengar dia baca tu, kita dengar tu rasa nikmat senikmat-nikmat. Kita boleh meniti air mata lah. Tiap-tiap rakaat dia baca tu, tiap-tiap rakaat yang dia baca tu, kita rasa Allah nikmatnya dia ni baca. Ana berjumpa dengan dia, lepas pada tu ana kata, Allah sukanya aku dengar suara kamu baca. Kamu datang daripada mana? Kita tanya. Dia kata daripada Syria, Dimashq dia sebut. Habis pegang negara kamu, aku datang ke Lubnan dahulu, melalui jalan darat nak datang ke Malaysia nak jadi tu imam.
dalam bulan Ramadan. Dia ada 3 orang adik-beradik. 3 orang adik-beradik ni keluar daripada Syria, kemudian datang ke Malaysia. Dia jemput untuk jadi tu imam di masjid-masjid ini semua. Allah sedapnya bacaan. Ana dengar dia baca tu, merdunya, orang tinggi, muda lagi, smart lagi orangnya. Budak-budak muda daripada Syria membaca Al-Quran Karim. Lembut orang Syria ni, dia bercakap lemah lembut. Cara dia bercakap. Tapi mati tu ramailah. Ana tanya perang macam mana? Kami berhajatkan pada doa kamu lah. Nahtaju doa, dia sebut. Kami ini sentiasa berhajatkan doa kamu supaya selesai masalah di Syria ini. Ana sebut, ana pernah pergilah ke Syria. Ana pernah berjumpa dengan Syekh Ramadan Al-Buti, ana sebut. Rahimallah. Dengar aja begitu, dia kata, aku dekat rumah dia, dia sebut. Aku dekat je rumah dia ni. Ni memang orang-orang yang Allah bagi kelebihan pada dia. Zaman Rasulullah, orang yang baca sedap Abu Musa Asy'ari, bacaan Al-Quran Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya dan menyandarkan tubuhnya pada dinding Masjid Nabawi. Dinding Masjid Nabawi. Masjid baginda sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan rumahnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam terus mendengar bacaan Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu yang masih asyik dengan membaca Al-Quran Karim. Tu zaman-zaman dahulu. Zaman kita ni senang dah, nak baca, nak dengar ayat yang merdu sikit, download melalui internet ni. Buka je sikit, tulis je qari. Tengok dalam Al-Quran Explorer ke apa dia. Dalam tu kita boleh dapatkan banyak Al-Quran yang dibaca, qari-qari yang banyak. Yang atas dunia ni, qari yang sedap-sedap tu kita boleh pilih bacaan yang mereka baca tersebut. Di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Abu Musa radhiyallahu anhu, sesungguhnya kamu telah dikurniai oleh Allah salah satu daripada seruling keluarga Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud alaihissalam ini, Nabi Daud alaihissalam ni, dia ni kalau dia main seruling, bunyian cukup merdu. Suara dia, bunyian itu kita dengar, seruling dia tu merdu sungguh. Tu. Katanya Rasulullah, kamu dah dapat dah seruling Nabi Daud alaihissalam. Kemerduan yang kamu dapat datang daripada Nabi Allah Daud alaihissalam. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah benar-benar mendengar saya baca Al-Quran? Abu Musa tanya, ya Rasulullah, kamu dengar ke saya baca Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, betul demi Allah. Dia berkata, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, kalau saya mengetahui bahawa kamu mendengar saya baca Al-Quran, maka saya akan menghias dan memperindahkan suara saya untuk diri kamu, ya Rasulullah. Rasulullah dia kata, saya tak tahu pula kamu dengar. Kalau saya tahu kamu dengar, saya baca lebih cantik lagi, ya Rasulullah. Cara Abu Musa Asy'ari sebut demikian. Suka dia kerana Rasulullah mendengar bacaan-bacaan yang indah yang dibaca ini semua. Ana sendirinya bukan suara merdu tak. Tapi dengan orang Arab Mesir tu, waktu mana ana pernah semayang, ana pernah cerita pada jemaah. Ana semayang di Port Said. Port Said ni satu pelabuhan di bumi Mesir. Masjid waktu mana maghrib, ana solat, lepas pada solat maghrib ana jamak takdim isyak ke dalam waktu maghrib. Sahabat-sahabatnya lepas ada waktu jamak tu, sahabat tolak ana jadi imam. Orang Arab ni satu budaya dia kena semayang berjemaah. Yang datang lewat tu, dia tengok kita semayang ni, dia pun ikut dia kita semayang 2 rakaat je, qasar. Isyak dalam waktu maghrib, qasar 2 rakaat. Jadi bila bagi salam, orang Arab ni tak puas hati. Sebab sepatutnya maghrib 3 rakaat, kita semayang 2 rakaat. Kita bagi salam tu, dia dalam semayang tu, dia kata subhanallah. Kita bagi salam kan, tak cukup rakaat, senang hati. Tak cukup rakaat. Dia ingatkan solat maghrib, kita solat isyak. Dia pun tegur. Dia kata sambung lagi. Macam-macam gaya dia. Orang Arab kita buat tak erti je. Dia pun sambung lah. Dan di kalangan orang Arab tu dia sambung. Siap je semayang, terpa terus padana. Tekam ni datang, bingkak bangun terus. Mayang maghrib jadi 2 rakaat bagi dia. Datang tu dia tengok, ana tengok dia datang tu, ana angkat tangan doa terus. Baca doa tu dia berdiri. Tak sah mayang kamu. Dia cerca ana lah. Dia marah pada anak. Sahabat-sahabat pun baca doa, siap je. Kita dah rauk dah. Kita tanya kenapa?
Dia kata kamu semayang 2 rakaat je, semayang semula, dia sebut. Tak sah semayang kamu. Kata tak, aku semayang jamak, dia sebut. Jamak takdim. Kita jawab demikian. Jamak takdim, mana ada? Tak ada, dia sebut. Tak ada, dia kata. Tak ada jamak-jamaknya. Semayang, mesti semayang. Cukup, dia sebut. Marahlah dia. Kata aku ni, kamu belajar kat mana? Aku belajar kat mana? Itu mula sebut. Aku belajar Universiti Al-Azhar, kita sebut. Kamu belajar kat mana? Kita tanya. Kita orang Arab Mesir ni sebut nama Universiti Al-Azhar ni, dia jadi macam tunduk terus. Kamu tak percaya, kamu pergi tanya syekh. Betulan syekh tu sebab ada. Syekh tu imam masjid tu pula pakai serban besar, kemudian kopiah merah. Orang alim Mesir ni, dia akan pakai kopiah merah dan serban. Dan kemudian dia ada ekor pula kat atas. Kalau hitam, tanda memang dia tanya soalan apa pun boleh jawab. Dia panggil Azhariyin, dia panggil. Dia menghafal 30 juzuk Al-Quran yang dia ingat betul-betul dalam kepala dia. Kalau serban tu warna biru muda begitu, itu tanda boleh tanya sikit-sikit je, jangan tanya banyak. Tanya banyak dia tak boleh jawab. Dia nak sebutnya kelebihan, pergi tanya syekh tersebut. Orang ramai pergi tanya tu. Dia kata budak daripada ni ajam ni, dia kata dia semayang jamak. Ada ke tak ada jamak? Dia sebut. Syekh tu jawab, ya betul dia. Dia betul. Dia semayang jamak, kamu yang tak betul, dia sebut. Oh, dia kata betul Syekh, betul. Dia pun datang peluk balik anak. Datang peluk ni, cium ni. Arab tu datang cium. Dia kata sautakal aziz. Suara kamu ni nikmat sungguh kami dengar tadi, dia sebut. Puji balik yang tadi nak marah. Puji balik Arabnya. Arab. Kena cium tu kita naik meremang mula remang. Tak pernah kena cium demikian. Orang Arab pula dia dengan jambang dia tu kan. Dia cium tu geli kita kena. Suara diperindahkan. Suara. Lepas tu si ibu dia tanya, jom rumah aku, dia kata. Aku ada anak perempuan, dia sebut demikian. Dah mula kita sebut. Dia kata suara kamu sedap, kamu belajar pula, alim pula. Dia mula puji. Cara orang Arab. Kita fikirlah kahwin dengan orang Arab Mesir, seekor ayam sehari jenuh kita. Sekarang nak sebutnya Arab Mesir macam mana? Makan dia, ya Allah. Kurus kering sahabat-sahabat. Sahabat anak kahwin dengan Arab Mesir, menyesal. Sebenarnya dia marah orang Arab Mesir ni kalau dengar tak kena. Menyesal tak kurus dia daripada tubuh badan sihat tu jadi kurus. Anak tanya kenapa? Dia kata Allah tak sangka pula macam ni, dia sebut. Makan, ya Allah, seekor seorang satu keluarga dia tu. Duit biasiswa yang dapat tu habis kejap je, dia sebut. Habis kejap je dia. Dia kata beli ayam pula bukan seekor dua, 10 ekor sekali beli. Macam nak kenduri. Dia seekor kambing dia boleh makan 3 orang. Dia seekor kambing 3 orang 4 orang seekor kambing cukup. Kita seekor kambing 140 orang boleh makan. Nak sebutnya kita ni. Yang dia ni 4 orang cukup boleh makan. Maksud adalah saya akan memperindahkan, menghiasi bacaan saya itu supaya lebih berpengaruh dan lebih terkesan sehingga sampai ke dalam hati serta lebih menakjubkan lagi. Al-Quran sentiasa dipenuhi dengan keindahan dan keajaiban. Firman Allah Ta'ala, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Quran ni, katanya tuan kitab kita ni disebut benda yang ajaib je. Baca sekali lain, baca sekali lagi lain. Kita baca Fatihah tu kan tak pernah jemu kita. Padahal kita baca Fatihah sejak bila lagi baca Fatihah ni? Sejak akhir balik lagi. Tak berhenti lagi. Tak jemu-jemu. Setiap kali mana kita dengar orang baca Fatihah, kita rasa ada je ayat baru. Cara bacaan yang dibaca tadi. Nikmat yang kita dapat rasa daripada. Ini bagaimana mukjizatnya daripada Al-Quran Karim ini. Disebut Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun ni. InsyaAllah kita akan sambung akan datang nanti lepas raya lah insyaAllah. Cerita tentang mengenai kelebihan dan mukjizat yang Allah jadikan daripada yang disebut dengan keindahan dalam Al-Quran Karim ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.